Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton, barisan asatizah guru takmir negeri Perlis yang saya hormati dan kasihi sekalian. Alhamdulillah, pada pagi ini buat julung-julung kalinya pada tahun 2021 ni 1442 Hijriah, kali pertama kita bertemu secara di dalam talian ataupun secara dalam di alam maya untuk sama-sama kita mengukuhkan lagi. Saya yakin dan percaya tuan-tuan dan puan-puan semua sidang penonton yang dirahmati Allah dah tahu, dah lumat dah, ada yang dah melalui perkara ni dah berpuluh-puluh tahun. Tapi ialah main dengan sekali setahun ni, insya-Allah kita akan sedikit demi sedikit buat ulang kaji berkenaan dengan terutamanya dalam isu kita sekarang ni yang kita nak dekat dah ni, kurang daripada 45 hari dah ataupun 44 hari lagi kita akan berhadapan dengan ataupun menjelang hari raya Aidil Adha, dan salah satu khazanah sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun syariat Allah SWT sebenarnya, supaya kita dianjurkan untuk melaksanakan ibadah kurban. Dan pada hari ini kita amat bertuah kerana bersama dengan kita akan membimbing kita, insya-Allah sama-sama kita ulang kaji balik bab fiqh kurban ini melalui kitab Matla' Al-Badrain karangan ulama Nusantara kita sendiri dalam membahaskan fiqh ala madhhab al-Imam Syafi'i, insya-Allah. Baik, untuk tidak melengahkan masa, pertamanya saya ada sedikit pengumumanlah kepada guru takmir semua. Yang pertama, sekejap lagi saya akan hantar link untuk tuan-tuan semua buat pengesahan kehadiran dalam in-call message ataupun dekat Google Meet chat ni. Tuan-tuan boleh klik pautan tersebut, dan juga siapa-siapa yang tidak ada peranti ataupun smartphone boleh pinjam smartphone siapa-siapa, anak ke ataupun pasangan masing-masing. Kita akan share juga QR code, tuan-tuan boleh scan QR code tersebut dan dia akan terus pergi kepada link untuk capaian daftar kehadiran pada pagi ni lah. InsyaAllah kita akan keluarkan sijil kepada guru-guru takmir kita yang hadir pada pagi ni. Itu yang pertama. Yang kedua, sepanjang penjelasan daripada Al-Fadhil Ustaz, mungkin Ustaz akan ambil masa dalam lebih kurang 1 jam ataupun lebih lah. Yang tu kita mohon untuk kita perhatikan ataupun menelitilah setiap apa yang disampaikan oleh Ustaz tanpa ada sebarang interrupt ataupun persoalan di pertengahannya. InsyaAllah kita akan buka ruang interaksi di antara tuan-tuan semua dengan Ustaz pada akhir sesi kita ni kan. Mungkin dalam 15 hingga 30 minit ataupun tuan-tuan boleh berinteraksi dengan Ustaz seluas-luasnya di dalam conference tertutup kita, insya-Allah pada akhir sesi penjelasan kepada tajuk kita pada pagi ni. Kemudian yang ketiga, tuan-tuan juga boleh share seluas-luasnya link daripada Suara Sunnah dan juga Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis. Kita akan bersiaran secara langsung, yakni secara hybrid. Maknanya dua-dua jalan sekali, Google Meet sekali, Google Meet pun jalan, dalam Suara Sunnah channel pun kita berjalan, di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam pun kita berjalan juga di FB Live. Jadi tuan-tuan semua, tanpa melengahkan masa, saya dengan penuh takzimnya menyerahkan majlis pada pagi yang mulia ini kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdul Qadir bin Sahak untuk meneruskan kajian kita terhadap fiqh bab korban pada pagi ini. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih kepada yang bahagia Ustaz Amir, seterusnya guru-guru, para asatizah, sahabat-sahabat yang bersama dengan kita pada pagi ini dalam kita nak membicarakan satu tajuk yang termasuk di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu berkaitan dengan ibadah korban. Satu tajuk yang berkaitan dengan ibadah korban. Dan insya-Allah kita akan masuk dalam hari korban lebih kurang dalam 40 hari lebih lagi seperti yang Ustaz Amir bagi tahu sebentar tadi. Dan perkara yang seumpama ini sepatutnya memang kita lakukan selalu, kerana sebelum kita berhadapan, sebelum kita melakukan sesuatu ibadah, perkara yang terpenting sekali adalah kita memastikan ataupun kita mengambil tahu tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ibadah yang hendak kita lakukan.
Kerana tujuan ibadah kita lakukan antara perkara yang utama iaitulah memastikan ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia dilakukan berdasarkan ilmu yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berdasarkan kefahaman yang dinyatakan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Jadi dalam sesi kita pada hari ini insya-Allah kita gunakan kitab Matla'ul Badrain, salah satu kitab yang ditulis oleh penulis Nusantara. Dan kenapa kalau ditanya kenapa kita gunakan Matla'ul Badrain, begitulah cara pengajian. Jawapan dia begitulah cara pengajian. Untuk kita belajar sesuatu persoalan maka kita perlukan kepada kitab untuk dirujuk. Kerana kita masyarakat pada hari ini amat lemah dalam penguasaan Al-Quran dan Sunnah, maka kita perlukan panduan. Panduan itu diperolehi daripada kitab. Panduan itu diperolehi daripada kitab yang ditulis oleh para ulama. Adapun sesiapa yang ada kemampuan untuk merujuk terus kepada Al-Quran dan Sunnah, maka tidak ada halangan untuk melakukan perkara itu. Akan tetapi seperti yang saya sebut, sebagai kita adakan satu panduan, satu muqarrar, satu silibus untuk kita, maka kita pilih sesuatu kitab yang menghimpunkan bab-bab, furuk-furuk yang berkaitan dengan sesuatu tajuk yang hendak kita bincangkan. Maka kita pilih pada kali ini iaitulah kitab Matla'ul Badrain, dan kita ambil kitab ataupun bab yang berkaitan dengan korban. Qala al-muallif rahimahullah, kata penulis kitab ni, saya akan baca insya-Allah. Saya akan baca kitab ni satu persatu berdasarkan terjemahan yang dicetak oleh Jakim. Ustaz saya Jakim yang cetak terjemahan ni. Kita baca bab korban, kata muallif, kata penulis kitab di sini, kata mereka, kata dia, hukum korban. Pertama sekali, ataupun bagus juga untuk kali pertama ni untuk saya perkenalkan kepada tuan-tuan semua, korban kita tahu ia merupakan salah satu ibadah yang disyariatkan di dalam Islam, dan perkara ini termasuk di dalam kesepakatan para ulama, di mana kesemua para ulama sepakat. Tidak ada di kalangan ulama yang kata korban ni hukum dia makruh, tak ada. Semuanya sepakat mengatakan korban ini sesuatu ibadah yang disyariatkan di dalam Islam, dan demikian juga korban memiliki kelebihan yang cukup besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Antara bukti yang menunjukkan korban ini memiliki kelebihan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala iaitulah berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini ada masalah sikit di sisi para ulama, seperti Al-Albani menilai hadis ini sebagai dhaif. Akan tetapi kita baca juga hadis ini sebagai nak menunjukkan besarnya ibadah korban yang disyariatkan di dalam Islam, kerana ibadah pensyariatan ibadah korban itu telah tabik dari hadis-hadis yang sahih. Jadi kita ambil hadis yang dhaif ini untuk menggambarkan betapa besar dan mulianya ibadah korban ini. Iaitulah kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma amila ibnu adam min amalin yawman nahri ahabba ila Allah min ihraqid dam wa innahu la yu'ta yawmal qiyamah biquruniha wa ash'ariha wa adlafiha wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah bimakanin qabla an yaqa'a bil ardi fatibu biha nafsan. Yang bermaksud lebih kurang tiada amalan yang diamalkan oleh anak Adam yang lebih disukai oleh Allah pada hari raya korban berbanding menyembelih korban. Maknanya ibadah yang paling Allah Ta'ala suka pada hari raya korban ialah menyembelih korban. Sesungguhnya korban itu, dan kita alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kerana kebelakangan ini masyarakat kita telah melihat ibadah korban itu sebagai satu perkara yang besar. Lalu ramai di kalangan kita yang melakukan ibadah korban. Dahulu ibadah korban ini dilakukan oleh masyarakat Muslim di pantai timur, kebanyakan mereka yang pakai. Ada pun yang lakukan, tetapi Muslim di pantai barat ni, sebelah semenanjung barat ni jarang, tak ramai. Kalau ada pun tak ramai. Yang ramai selalu buatnya di belah pantai timur. Tapi alhamdulillah hari ini di belah Malaysia ni, sebelah pantai barat ni pun telah ramai orang melakukan ibadah korban. Dan alhamdulillah di negeri kita juga setiap kali hari raya korban kita akan tengok bagaimana kambing menjadi rebutan pada waktu itu, dan harga kambing melambung-lambung, menunjukkan ibadah korban ambil perhatian, diberi perhatian oleh masyarakat Islam. Jadi dalam hadis ini Nabi kata tidak ada amalan yang diamalkan oleh anak Adam yang lebih disukai oleh Allah pada hari raya korban berbanding menyembelih korban. Kemudian sesungguhnya korban itu akan didatangkan pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya dan kuku-kukunya, dan sesungguhnya darah korban yang ditumpahkan itu memperolehi keredaan dari Allah lebih dahulu sebelum ia tumpah ke bumi. Kita sembelih korban,
darah korban yang kita sembelih itu sebelum mencecah ke bumi, orang yang melaksanakan ibadah korban itu telah mendapat keredaan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melaksanakan ibadah korban itu telah mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu fatibu biha nafsan. Kita lakukan ibadah korban ini sebaik mungkin. Kita lakukan ibadah korban ini dalam bentuk seikhlas hati kita. Kita lakukan ibadah korban ini dalam bentuk seikhlas hati kita. Maka untuk mengetahui apa dia ibadah korban, ataupun kita bincangkan dengan lebih detail maksud seikhlas hati kita lakukan ibadah korban ini, kita tengok apa kata penulis kitab ni, iaitulah kata dia yang dikatakan korban itu, dia kata hukum korban. Dia kata hukum korban ialah sunat muakkad. Sekalipun kita nyatakan ibadah korban ini memiliki kedudukan yang cukup besar di dalam Islam, akan tetapi para ulama, bahkan majoriti para ulama, seperti yang disebut oleh penulis kitab, hukum dia adalah sunat muakkad. Sunat muakkad ini adalah pandangan majoriti. Pandangan majoriti fuqaha, termasuk fuqaha di dalam kalangan ulama mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, demikian juga mazhab Ahmad ataupun Hanbali dan mazhab yang lain. Berbeza, pandangan ini berbeza dengan ulama mazhab Hanafi yang berpandangan korban ini wajib. Tapi pandangan majoriti mengatakan korban ini adalah sunat muakkad, iaitu sunat yang dituntut, sunat yang benar-benar dituntut untuk dilakukan bagi orang-orang yang mampu. Dan di dalam kitab ini ditulis sunat muakkad sama ada bagi orang-orang yang sedang mengerjakan haji ataupun tidak. Ini juga khilaf juga di kalangan ulama. Ulama mazhab Syafi'i berpandangan ibadah korban diperintahkan, disyariatkan, yang dalam bentuk perintah sunat, dalam bentuk pensyariatan sunat kepada orang yang tidak melaksanakan haji maupun kepada orang yang berihram haji. Sama hukum ni. Itu pandangan ulama mazhab Syafi'i. Di bahagian nota kaki dalam kitab yang dicetak ini, disebut di sini, dia sebut pengertian ini yang saya nak tekankan. Pengertian kata penterjemah, tim penterjemah buku Matan al-Badrain ini, mereka kata pengertian korban merujuk kepada kitab Al-Fiqhul Manhaji, iaitulah sembelihan binatang, iaitu unta, lembu, kambing dan kambing biri-biri. Itu korban. Korban ini yang penting yang saya nak tekankan pada kali ini. Ada kaitan dengan kita baca hadis ini, fatibu biha nafsan. Iaitulah korban ini bertujuan untuk mendampingkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan dilakukan pada hari raya korban. Ini penting. Ini perkara yang paling penting dalam kita hendak melaksanakan ibadah. Kerana sesuatu ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan mesti dengan memenuhi dua syarat yang penting, iaitulah pertama, mesti ikhlas. Mesti ikhlas. Yang kedua, mesti muwafaqah sunnah. Mesti sama dengan sunnah. Kalau kita bincang antara ikhlas dengan muwafaqah dengan sunnah, yang paling penting sekali adalah ikhlas. Yang paling penting sekali adalah ikhlas. Kerana ini penting ni. Korban, sembelihan binatang bahimatul an'am, iaitu terdiri daripada unta, lembu, kambing dan biri-biri, dan ia dilakukan taqarruban ilallah, bertujuan mendampingkan diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Korban yang dilakukan bukan tafakhuran, tapi taqarruban, bukan kerana nak berbangga-bangga. Aku tahun ni buat korban 1,200 ekor. 1,200 ekor. Seekor kambing harga RM1,200 sebagai contoh. Berbangga. Hang buat korban berapa? Aku 2,000 terus. Nak tahun ni buat beli kambing sampai 2,000 harga seekor. Bukan itu. Bukan itu yang dikehendaki di dalam Islam. Bukan itu yang dikehendaki di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya yang dikehendaki di dalam sunnah iaitulah melakukan ibadah taqarruban ilallah. Kerana apa kita melakukan perkara tersebut? Kerana mendekatkan diri pada Allah. Kenapa kita sembelih binatang korban pada hari nahar, pada hari raya korban? Kerana mendekatkan diri kepada Allah. Islam telah mensyariatkan berbagai bentuk cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, antaranya dengan cara salat, antaranya dengan cara puasa. Salah satunya iaitu yang kita bincangkan pada hari ini, iaitulah menyembelih binatang korban. Bukan hanya sekadar hendak makan dagingnya, akan tetapi kerana beribadat. Kita tahu perkara ini Allah Ta'ala suka, perkara ini Allah Ta'ala suruh dalam hukum yang sunat berdasarkan pandangan majoriti, maka kita lakukan. Kenapa? Kerana nak dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang amat penting dalam kita nak belajar fiqh, dalam kita nak belajar ilmu agama ni.
Perkara yang paling penting sekali kita faham, kita niatkan dalam, kita sematkan dalam hati kita, semua ibadah yang kita lakukan itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk memastikan perkara itu jadi sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil pensyariatan ibadah korban, bila kita bercakap tentang hukum, bila kita bercakap tentang sesuatu yang ibadah, maka kita boleh kena sentuh juga perkara yang berkaitan dengan dalil pensyariatan, iaitulah antara dalil pensyariatannya iaitulah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, fasalli li rabbika wanhar, yang bermaksud lebih kurang, maka kerjakanlah sembahyang kerana Tuhanmu dan sembelihlah korban. Inhar itu bermaksud sembelihlah korban. Surah Al-Kautsar ayat 2. Dalam maksud sembelihan disebut di sini, maksud sembelihan dalam ayat tersebut iaitulah inhar itu, wanhar itu, dan sembelihlah korban. Dia menurut pendapat yang paling sahih menurut pendapat yang paling sahih ialah sembelih korban. Bahkan sebenarnya menurut pendapat yang sahih berdasarkan penyataan yang dinyatakan dalam Mughnil Muhtaj, sebut fasalli itu, fasalli li rabbika, salat yang dimaksudkan itu adalah salat Id, salat raya, salat raya Idul Adha. Maka bila fasalli li rabbika itu merujuk kepada salat Idul Adha, maka wanhar itu sudah tentunya merujuk kepada sembelihan korban pada hari raya Idul Adha. Jadi ada perintah dari Allah, itulah salah satu asas pensyariatan ayat inilah. Demikian juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan ataupun hadis muttafaqun alaih, dikatakan dikatakan dahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranaini fadhabahuma biyadihi wa samma wa kabbar wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Yang bermaksud lebih kurang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ataupun telah menyembelih 2 ekor kibas amlah. Di sini terjemah putih. Ada sebahagian ulama kata sedemikian. Amlah ini membawa maksud 2 ekor kibas yang putih. Ada yang kata amlah ini membawa maksud 2 ekor kibas yang putihnya lebih banyak daripada tumpuk hitam. Ada yang kata amlah ini kibas yang berwarna kemerahan. Ada macam-macam lah. Ada yang kata putih tidak bersih. Ada pandangan yang berbagai. Tapi tim penterjemah ni dia tulis 2 ekor kibas putih. Jadi kita kena tahu putih itu adalah terjemahan daripada penterjemah, bukan secara pasti itu maksud Nabi. Ada perbezaan pendapat di kalangan ulama. Nabi menyembelih 2 ekor kibas putih yang bertanduk, aqranain, bertanduk besar sebagai korban dengan tangannya sendiri. Nabi sembelih sendiri kibas tersebut. Karena itu kita akan tengok sebahagian ulama berpandangan dianjurkan ulil amri, pemerintah, pihak berkuasa, sama ada raja ataupun menteri besar sebagai contoh, dianjurkan, bukan wajib, dianjurkan untuk melakukan sembelihan dengan tangan mereka, dan mereka boleh mengambil peruntukan dari Baitul Mal untuk mewujudkan syiar ini. Memadai dengan seekor kambing, sehingga orang Islam melihat pemimpin mereka melakukan sesuatu ajaran di dalam agama, sehingga akhirnya masyarakat rasa Masya Allah, pemimpin pun beramal dengan amalan agama, menyebabkan masyarakat juga akan turut melakukan amalan tersebut. Kerana itu pentingnya pemimpin apabila memberi contoh yang baik, maka masyarakat lain akan rasa malu untuk melakukan perkara yang tidak baik. Malu mereka, kerana mereka orang biasa buat perkara tak elok, malu mereka. Kalau mereka tahu pemimpin melakukan kebaikan, maka pemimpin kena zahirkan kebaikan yang mereka lakukan. Kalau mereka lakukan sedekah, mereka zahirkan sedekah dari duit mereka. Mereka bagi tujuan untuk memberi anjuran dan galakan, dan mudah-mudahan dengan niat mereka sebegitu menzahirkan kebaikan, menzahirkan amalan saleh yang dilakukan oleh mereka di hadapan orang ramai, mudah-mudahan menjadi contoh sehingga orang ramai melakukan hal yang sama, lalu untuk mereka pahala yang berlipat kali ganda, kerana man dalla ala khairin kafa'ilih, sesiapa yang menunjukkan sesuatu kebaikan, maka dia dapat pahala seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Sebab tu para ulama menganjurkan kepada pemimpin melakukan hal sedemikian.
Kemudian dalam hadis Nabi sebut disebut Nabi sembelih dengan tangan baginda sendiri sambil sama Nabi membaca bismillah. Nabi membaca bismillah wa kabbar, dan Nabi bertakbir. Maksudnya Nabi nak sembelih tu Nabi baca bismillah Allahu akbar. Itu maksud wasamma wa kabbar. Nabi membaca bismillah dan Nabi bertakbir. Wa wada'a, dan baginda Nabi meletakkan rijlahu, kaki baginda ala sifahihima, di atas bahagian ataupun sisi kambing yang menghampiri tengkuk dia. Di sini disebut meletakkan kaki baginda di tengkuk kibas tersebut. Di tengkuk kibas ada 2 ekor kibas Nabi sembelih. Jadi Nabi letakkanlah, kali pertama Nabi sembelih kibas yang pertama, Nabi letakkan kaki di bahagian tengkuk kibas tersebut, dan kali kibas yang kedua Nabi letak di bahagian tengkuk kibas yang kedua. Itu maksud sifahihima, di atas sisi menghampiri tengkuk kedua-dua kibas tersebut. Hadis ni riwayat muttafaqun alaih. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian satu perkara juga yang perlu saya kongsi dengan tuan-tuan semua, iaitulah korban ni. Saya tak perasan nak sebut tadi ni, iaitulah korban di dalam bahasa Arab disebut sebagai al-udhiyah. Al-udhiyah dalam bahasa Arab, korban disebut sebagai al-udhiyah, asal dari kalimah dahwah. Dinamakan korban sebagai al-udhiyah kerana mengambil waktu terawal boleh dilakukan korban, iaitulah waktu duha. Selain daripada itu, kita kena tahu juga, sebahagian yang turut serta dalam kuliah ni adalah guru takmir, kita kena tahu juga di dalam Mughnil Muhtaj menyebut ibadah korban ini boleh disebut sebanyak 8 sebutan. Pertama, udhiyah, macam saya sebut di awal tadi, ada syaddah pada huruf ya, dan hamzah yang pertama tadi ni didammahkan, udhiyah. Boleh juga disebut sebagai idhiyah, hamzah diberi kasrah, idhiyah. Boleh juga disebut dengan udhiyah tanpa syaddah huruf ya, yakni disebut dalam bentuk takhfif, al-udhiyah. Tadi udhiyah ada syaddah. Yang sebutan yang ketiga al-udhiyah boleh juga. Boleh juga disebut idhiyah. Boleh juga disebut al-idhiyah. Dan kalimah plural untuk udhiyah, idhiyah, udhiyah, idhiyah. Kalimah pluralnya adalah adahin. Itu 4 sebutan. Bakinya boleh disebut juga sebagai dahiyah, dihiyah, dan kalimah pluralnya adalah dahaya. Boleh juga disebut sebagai idahatun ataupun idahah, atau adhatun atau adhah. Pluralnya adahan. Jadi berapa semua tu? Atas tadi 4, bawah ni 4. Jumlah keseluruhan boleh disebut ibadah korban ini dalam bahasa Arab sebanyak 8 sebutan. Boleh disebut sebanyak 8 sebutan. Kerana bila kita baca kitab, kita akan tengok. Setakat yang saya tengok yang selalu digunakan udhiyah, sama ada dibaca udhiyah. Biasanya kalau kita tengok percetakan sekarang ni yang ada hamzah-hamzah apa semua tu, mereka letak hamzah di atas lah. Jarang jumpa idhiyah, jarang jumpa. Tapi biasanya udhiyah. Dan kalimah yang selalu juga kita nampak iaitulah dahiyah. Selalu juga boleh dibaca dahiyah ataupun dihiyah, boleh dibaca kedua-duanya. Biasa yang saya jumpa kalimah itu. Kalau barangkali ada ustaz lain yang jumpa kalimah yang lain, ya perkara itu juga seperti yang disebut, boleh disebut sebanyak 8 sebutan. Dan para ulama, kita tengok teks asal, kita ada perkara yang terlepas ataupun tidak. Okey, kita dah baca ke semuanya muka surat yang pertama tadi. Para ulama berbeza pandangan tentang hukum korban. Saya dah sentuh dah tadi sedikit. Yang kata sunat muakkad itu adalah mazhab ataupun mazhab majoriti ulama. Para ulama berbeza pandangan tentang hukum korban. Hukum sunat muakkad seperti yang disebut oleh penulis kitab Matal al-Badrain adalah pandangan majoriti ulama, termasuk pandangan masyhur di kalangan ulama mazhab Maliki, demikian juga pandangan ulama mazhab Syafi'i dan ulama mazhab Hambali, demikian juga mazhab Zahiri. Zahiri pun dia kata sunat muakkad juga.
Demikian juga berdasarkan pandangan Abu Yusuf, berdasarkan satu riwayat dari dia. Sebab apa saya sebut di sini Abu Yusuf ni? Kerana Abu Yusuf ni sahabat Abu Hanifah. Abu Yusuf, Al-Qadi Abu Yusuf, sahabat Abu Hanifah, dia juga berpandangan sunat muakkad juga. Sunat muakkad juga. Lalu Al-Imam Tirmizi mengatakan al-amal ala hadha 'inda ahli al-ilmi anna al-udhiyata laysat biwajibah. Kata Al-Imam Tirmizi di dalam Sunan Tirmizi, dia berkata amalan berdasarkan para ulama bahawasanya udhiyah, ini kelebihan kitab Tirmizi di mana dia menghimpunkan, dia menukilkan pandangan fiqh. Kelebihan Sunan Tirmizi berbanding Bukhari dan Muslim, iaitulah dia menggabungkan seni hadis dan menggabungkan juga seni fiqh di dalam kitab dia Sunan At-Tirmizi. Lalu dia nyatakan di situ berdasar inilah amalan di sisi para ulama bahawasanya korban ataupun udhiyah bukan satu yang wajib, walakinnaha sunnah min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya korban ini termasuk di dalam sunnah dari sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yustahabbu an yu'mal biha, digalakkan, dianjurkan, disunatkan beramal dengan ibadah korban ini. Wa huwa qawlu Sufyan Ats-Tsauri. Inilah pandangan Sufyan Ats-Tsauri wa Ibnu Mubarak. Maknanya kita dapat tahu majoriti itu selain daripada ulama mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, Zahiri pun ada di dalam tu. Selain daripada itu Sufyan Ats-Tsauri lebih awal daripada Imam Syafi'i. Demikian juga Ibnu Mubarak juga berpandangan perkara ini adalah sunat. Jadi kita kena tahu, orang mengaji agama kena tahu sunatnya ibadah korban berdasarkan pandangan tokoh-tokoh ulama Islam ini dari kalangan salafus salih, berdasarkan kefahaman mereka kepada perintah Allah, antaranya fasalli li rabbika wanhar. Walaupun ayat itu untuk perintah, akan tetapi para ulama memahaminya membawa maksud sunat, berbeza dengan Hanafi. Selain daripada itu, barangkali orang akan tanya juga, kenapa majoriti ulama anggap sunat sedangkan ada perintah? Kita kena tahu, bukan semua perintah menatijahkan hukum wajib. Bukan semua itu hukum asal ataupun kaedah asal dikatakan al-amru lil wujub. Perintah Allah dan Rasul membawa maksud wajib, itu hukum asal. Akan tetapi tak boleh kita buka Al-Quran, tak boleh kita baca hadis dapat saja perintah terus terus tiba-tiba ni hukum wajib. Kenapa? Kerana ada perintah. Bukan begitu. Bukan begitu cara istidlal, bukan begitu cara istinbat, bukan begitu cara istinbat hukum. Kerana ditengok terlebih dahulu perkara yang ada kaitan dengan hukum yang tersebut. Ulama mazhab Hanafi, saya ingat saya ada sebut di sini, tapi tak apa, nanti kalau saya sebut kita akan tengok. Kalau ada di dalam nota saya ini kita akan tengok. Tapi secara yang terlintas pada saya ni, majoriti ulama mereka kata tidak. Pertama sekali kita kena tahu, tak cukup dengan hanya melihat satu ayat Al-Quran, melihat satu hadis, ada perintah, cepat-cepat kita kata wajib. Tak betul cara kaedah itu. Sebenarnya kena semak terlebih dahulu. Kata para ulama, antara yang terlintas pada saya ni, antara bukti perintah itu bukan membawa maksud wajib, ataupun kita tidak boleh bersandar kepada hanya satu perintah saja, iaitulah fasalli li rabbika wanhar. Tak boleh dengan berpada dengan itu saja untuk mengetahui hukum, bahkan kena tengok juga hukum yang lain, ayat yang lain, iaitulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Dan unta-unta yang disembelih, unta-unta yang disembelih itu kami jadikan untuk kamu semua, min sya'airillah, yang terdiri daripada syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, dalam ayat ni Allah Taala menjadikan unta-unta, binatang sembelihan itu lakum, untuk kita. Jadi bila Allah Taala jadikan binatang ternak itu milik kita, maka kita mukhayyar, kita diberi pilihan sama ada nak buat ataupun tidak. Kerana itu mesti difahami perintah buat korban adalah perintah sunat, kerana binatang-binatang ternak itu asalnya telah kita miliki. Siapa yang mengizinkan? Allah Ta'ala yang mengizinkan. Maka apabila kita memiliki sesuatu, maka kita diberi pilihan sama ada nak buat ataupun tidak. Tadi saya nukilkan perkataan Al-Imam At-Tirmizi yang mengatakan korban itu adalah sunat. Demikian juga perkataan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah yang berkata, faqala jumhuruhum, berkata majoriti ulama, hiya sunnah fi haqqihi.
in tarakaha bila udhrim lam ya'tham wa lam yalzamhu al-qada. Korban itu sunnah pada hak seseorang muslim. Kalau dia tinggalkan tanpa ada keuzuran sekalipun, dia kaya, ada memiliki harta tapi dia tak buat, lam ya'tham, tidak berdosa dan tidak diwajibkan dia qada. Wa mimman qala bihadha, antara ulama yang sebut perkara ni, yang kata sunat ni, siapa dia? Cuba tengok. Abu Bakr As-Siddiq. Oh, Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Al-Khattab. Oh, dua orang ni tak boleh nak kata apa dah. Kalau dua orang ni kata sunat, masya-Allah, kuat perkara ni, terlampau kuat. Wa Bilal, demikian juga pandangan Bilal. Wa Abu Mas'ud, pandangan Abu Mas'ud Al-Badri. Wa Sa'id bin Al-Musayyib, Alqamah, Al-Aswad, Ata, Malik. Ata mufti di Mekah di zaman dia. Malik, iaitu Malik bin Anas, berdasarkan nukilan Al-Imam An-Nawawi. Wa Ahmad, demikian juga pandangan Ahmad. Wa Abu Yusuf wa Ishaq, iaitu Ishaq bin Rahawai. Wa Abu Thawr wal Muzani, Al-Muzani. Wa Ibnul Munzir. Imam Nawawi menarik, Imam Nawawi dia sebut juga nama Muzani, sedangkan Muzani ni nama Imam Syafi'i. Sepatutnya wa Ibnul Munzir wa Daud wa ghairuhu. Daud Zahiri pun juga menyebut pandangan sunat. Imam Nawawi sebut Muzani ni, wallahu taala alam. Bila saya baca perkataan ni, bila lalu di nama Muzani ni, saya terlintas kerana Muzani ni dia biasanya dia tak terikat dengan mazhab Syafi'i. Sekalipun dia anak murid Imam Syafi'i, tetapi dia tak terikat kerana dia itu sendiri mujtahid. Dia itu sendiri mujtahid mutlak, yang dia sendiri ada ijtihad dia yang berbeza dengan tok guru dia Imam Syafi'i, bahkan dia berbeza dengan ulama-ulama mazhab Syafi'i. Kerana itu perkataan Muzani jarang dijadikan rujukan untuk mengetahui pendapat mazhab. Kerana Imam Muzani ni terlampau alim, orang yang alim, walaupun dia anak murid Imam Syafi'i. Jadi dari perkataan Nawawi ni kita dapat lagi pertambahan maklumat. Siapa lagi di kalangan ulama yang mengatakan korban itu sunat muakkad? Siapa di antaranya? Iaitulah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Al-Khattab. Demikian juga Bilal dan sahabat-sahabat yang lain. Demikian juga tabi'in yang lain dan atba'ut tabi'in. Di bawah tu di kalangan mereka ada tabi'in, ada atba'ut tabi'in. Ya, di dalam nota ni saya ada sebut, cuma nota ni saya tak komplit. Nota ni saya buat secara kelang kabut, jadi ada tak terjemah apa semualah. Saya sebut di sini asas hukum sunat muakkad bagi ibadah korban dan bukan wajib adalah berdasarkan riwayat Al-Baihaqi dan selainnya dengan sanad yang hasan. Cuba tengok, kita kukuhkan lagi. Kita nak pegang ni, saya secara peribadi saya pegang pandangan kata korban ni sunat muakkad. Saya tak kata wajib, tak ambil pandangan Abu Hanifah. Jadi kita nak kukuhkan pendirian kita untuk kita kejap dengan apa yang kita yakini, iaitulah yang disokong lagi korban ni bukan wajib, iaitulah perbuatan riwayat daripada Al-Baihaqi dengan sanad yang hasan. Sanad yang hasan ni Nawawi sendiri menyebut sanad ini adalah hasan di dalam Majmu', tak silap saya, bahawasanya diriwayatkan anna Abu Bakrin wa Umar kana la yudahiyani makhafatan an yara an-nasu dhalika wajiban. Abu Bakar dan Umar pernah tidak melaksanakan ibadah korban kerana bimbang orang ramai akan beranggap ianya satu kewajipan. Bukan setakat perbuatan ini bukan setakat perbuatan Abu Bakar dan Umar sahaja, bahkan ada juga perbuatan daripada sahabat yang lain, Bilal juga, demikian juga Ibnu Mas'ud, dan kita akan tengok nanti Ibnu Mas'ud. Kita akan tengok ni kerana dalam Mata'ul Badrain ni dia ada nukil satu perkara yang kalau kita tak buat komentar dia timbul masalah sikit. Nanti kita akan tengok. Selain itu terdapat juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya daripada Ummu Salamah radhiyallahu anhu yang berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza dakhalat al-ashru, atau idza dakhalat al-ashru wa arada ahadukum an yudahhiya fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'an. Yang bermaksud lebih kurang apabila masuk 10 hari bulan apabila masuk 10 awal bulan Zulhijjah, maknanya masuk 1 hari bulan Zulhijjah, wa arada ahadukum an yudahi, dan seseorang daripada kamu hendak melakukan korban, Nabi kata jangan potong rambut dan jangan kerat kuku, sedikit pun jangan. Apa syahid dalam hadis ni? Dalam hadis ini Nabi kaitkan ibadah korban dengan idza arada, dengan kehendak seseorang yang hendak melakukannya, menunjukkan korban itu bukan satu kewajipan. Sebab Nabi kata idza arada wa arada ahadukum an yudahi, dan seseorang kamu hendak melakukan korban.
Maknanya kalau tak nak melakukan korban, tak apa, tak payah buang rambut, tak ada larangan kerat rambut dan gunting kuku. Begitu maksud dia. Bila Nabi kaitkan dengan kehendak itu. Kerana sesuatu yang wajib tidak boleh dikaitkan dengan kehendak atau jika berkehendak. Cuba tengok kata Al-Imam Syafi'i. Yang penting sekali tengok apa kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Kata beliau, walau kanatid dahiyah, kalaulah korban itu wajibah, kalaulah korban itu wajib, Nabi tak boleh sebut wa arada ahadukum an yudahi. Sepatutnya Nabi kita idza dakhala al-ashru wa la tamassa min sya'rihi hatta yudahi. Bila masuk satu hari bulan Zulhijjah, jangan seseorang kerat rambut dan potong kuku sama sekali. Sehinggalah dia korban terlebih dahulu. Itu kalau itu lafaz hadisnya kita kata wajib. Tetapi apabila perkataan wa idza arada ahadukum, dan apabila seorang kamu hendak melakukan korban, itu menunjukkan sunat. Ini perkataan Al-Imam Syafi'i yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi di dalam Ma'rifatus Sunan wal Athar. Pandangan majoriti ini berbeza dengan pandangan ulama mazhab Hanafi seperti yang saya telah sentuh di awal tadi, yang mengatakan hukum korban adalah wajib bagi orang yang berkemampuan melainkan orang yang menunaikan haji. Ulama mazhab Hanafi dia berbeza dengan Syafi'i. Ulama mazhab Hanafi kata orang buat haji tak ada korban pada mereka. Yang ada pada mereka adalah al-hadiyu. Ulama mazhab Syafi'i tak, dia kata haji ke tak buat haji ke disunatkan korban. Tapi dan kita kena tahu juga ulama mazhab Hanafi tidak bersendirian dalam permasalahan ini. Saya sebut perkara ini supaya kita ni jangan pegang satu pandangan cepat-cepat kata orang yang berbeza dengan kita itu yang sesat. Jangan cepat-cepat kata begitu. Orang Hanafi tidak bersendirian, bahkan bersama dengan beliau sebut pandangan yang sama, iaitu Ar-Rabi'ah, demikian juga Al-Laits bin Sa'ad dan Al-Imam Al-Auza'i. Ini semua tokoh-tokoh umat Islam, tokoh-tokoh yang hebat, yang mana ilmu mereka tu tak goyah kalau kita nak langgak. Kalau kita berbeza dengan mereka, ilmu mereka itu, pendapat mereka itu tidak goyah. Mereka seperti gunung yang kukuh, walaupun majoriti berbeza, mereka berseorangan itu kukuh. Walaupun kita, saya sebut di awal tadi, saya cenderung pandangan majoriti, tapi kita tak kata apa, dan kita mengiktiraf perbezaan itu kerana yang menyebutnya adalah ulama-ulama yang besar, dan pada mereka ada alasan-alasan dan hujah-hujah mereka. Antara hujah mereka, saya sebut di sini beberapa hujah mereka. Yang penting ke semua mereka ada hujah, ada cara faham mereka, dan mereka berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesemuanya ulama ahli sunnah mereka mengeluarkan fatwa, dan mereka wajib dimulia dan dihormati. Kita kembali kepada buku menjadi rujukan kita, Matla'ul Badrain. Bab yang berikutnya, korban nazar wajib. Yang pertama kata dia, korban akan menjadi wajib jika dinazarkan seperti katanya. Korban tadi hukum asal berdasarkan pandangan majoriti dan yang dipegang, iaitulah korban itu sunat muakkad, akan tetapi dia boleh jadi wajib apabila dinazarkan. Seperti katanya, bagi Allah atasku bahawa aku melakukan korban dengan ini. Bagi Allah atasku lillahi alayya an udahhiya bihadha. Lebih kurang macam itulah. Kalau dia sebut sedemikian jadi wajib. Dia, kalau kita tengok lafaz ni, dia lafaz nazar ataupun lafaz ta'yin. Korban tu dia boleh jadi wajib, antaranya seperti dia nazar. Nazar ni seperti yang disebut oleh penulis kitab ni, kalau dia berniat sedemikian ataupun dia sebut sedemikian, dia kata bagi Allah atasku bahawa aku melakukan korban dengan ini. Nazar ni juga, barangkali saya boleh buat contoh lain. Nazar ni juga sebagai contoh, seorang dia berniat sesuatu, ataupun dia katalah sekarang ni lama dah kita tak pergi haji, tak pergi umrah, rasa rindu kepada Mekah dan Madinah. Dengar berita kata Mekah telah mula buka keizinan untuk orang luar masuk ke negara mereka untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi kita tak tahu lagi keizinan tu Malaysia dapat ataupun tidak, ataupun kalau Malaysia dapat, adakah kerajaan Malaysia setuju benarkan rakyat pergi ataupun tidak. Itu bergantung kepada pihak berkuasa masing-masing lah, negara Saudi ataupun katalah Saudi benarkan Malaysia, tapi Malaysia tak mengizinkan lagi disebabkan pada penilaian Malaysia bahaya kalau pergi, katalah begitu.
maka kita tak boleh pergilah. Janganlah ada selepas ni pula kata Malaysia telah mengingkari perintah Saudi lah. Tak ada, Malaysia tidak menjadi kewajipan untuk mematuhi perintah Saudi dalam perkara-perkara yang seumpama ni. Pemerintah Malaysia berhak mengeluarkan arahan menurut maslahah yang dinilai oleh mereka sendiri. Ini kena fahamlah. Tapi katalah kita lama rindu, lalu kita berdoa, katakanlah, ya Allah, kita sebut pada diri kita, ya Allah, kalaulah rakyat Malaysia dibenarkan melakukan ibadah haji pada tahun ini, aku pun boleh pergi sekali, sebagai contoh dia kata, aku nak buat korban, sebagai contoh dia kata itu. Itu nazar. Itu nazar. Walaupun berbeza dengan lafaz yang dicontoh ni, contoh lafaz yang diberi contoh ni boleh maksud nazar dan boleh juga maksud ta'yin. Kadang-kadang orang tu dia tak ada lafaz nazar, tetapi dia ta'yin. Sebagai contoh, dia dah ada kambing, dia ada seekor kambing ataupun dua ekor kambing ataupun 5 ekor kambing. Dia pergi kepada salah satu ekor kambing, salah seekor kambing yang dia miliki itu, dia kata, kambing ini korban aku tahun ni. Itu ta'yin. Ta'yin tu jadi wajib juga. Ta'yin seperti itu juga menjadi wajib. Sebab itu saya, walaupun dalam buku tak sebut, tapi saya sebut di sini, korban ini menjadi wajib sama ada dengan nazar atau dengan ta'yin. Dengan kita tentukan kambing ini adalah korban aku. Dia jadi wajib. Kenapa jadi tidak wajib? Kerana orang yang bernazar untuk melakukan korban, orang yang ta'yin pada seekor kambing untuk sebagai itu adalah kambing korban, dia telah melepaskan pemilikan dia terhadap kambing tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikembalikan kambing itu kepada pemilikan Allah untuk dibuat ibadah. Kambing itu bukan lagi kambing dia. Walaupun kambing itu ada pada dia lagi, maka dia menguruskan kambing itu atas yadul amanah, orang yang memegang amanah. Begitu. Sebab tu jadi wajib. Kerana saya ulang lagi sekali, kerana orang yang bernazar, orang yang ta'yin seekor kambing untuk sebagai kambing korban, dia telah melepaskan pemilikan kambing itu pada diri dia untuk dibuat ibadah kerana Allah Subhanahu wa taala. Atau pada hukum nazar, contoh lain disebut di sini seperti katanya, contoh yang kedua dia lafazkan yang menjadi wajib, iaitu aku jadikan ini korban. Aku jadikan ini, yakni kambing, dia tunjuk kambing itu sebagai korban. Itu jadi wajib juga. Malah jika dia berkata ini adalah korban, dia tunjuk kepada kambing dia itu sebagai korban, maka itu juga menjadi wajib ke atas dia. Kemudian pada poin yang kedua dalam buku Matla'ul Badrain disebut haram memakan daripada korban yang dinazarkan. Ini pandangan ulama mazhab Syafi'i. Kalau tak silap saya, pandangan mu'tamad. Kalau tak silap saya, pandangan mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Bila kita sebut pandangan mu'tamad, ataupun dia sama ada mu'tamad ataupun pandangan asah, saya tak ingat di sini. Tetapi bila kita sebut pandangan mu'tamad, bila kita sebut pandangan asah, menunjukkan ada khilaf, ada perbezaan pendapat di kalangan ulama mazhab Syafi'i itu sendiri, berbeza pandangan. Bahkan perbezaan itu qawi. Perbezaan itu perbezaan yang kuat. Perbezaan yang kuat. Apapun majoriti ataupun yang terpilih, pandangan yang terpilih di kalangan ulama mazhab Syafi'i ialah haram orang yang bernazar, nazir ini haram bagi dia memakan apa yang dia nazarkan. Akan tetapi pandangan ini berbeza dengan pandangan ulama yang lain. Saya ingat saya ada buat nota kaki di sini, saya ada buat tambahan huraian di sini, kita tengok nanti macam mana. Cuma secara ringkasnya, ulama mazhab Syafi'i mereka berpandangan haram orang yang bernazar itu memakan korban nazar dia disebabkan ibadah. Sebab dia ibadah, dan bila dia nazar nak buat korban, maka korban itu menjadi hak orang miskin. Sebelum itu saya kena terang juga, para ulama semua sepakat. Mereka kata jika seseorang yang bernazar, dia sebut dalam nazar dia itu, nazar ni katalah aku boleh buat laksanakan haji pada tahun ini, aku nak buat korban beri makan kepada orang miskin. Dia sebut macam tu, aku nak buat korban beri makan kepada orang miskin. Nazar dia. Apa nazar dia? Korban beri makan kepada orang miskin. Maka semua para ulama kata dia tak boleh makan. Ahli keluarga dia tak boleh makan, wajib dia diberi kepada orang miskin, orang kaya pun tak boleh makan. Begitu. Tapi ada pula korban yang mutlak. Korban mutlak ataupun nazar mutlak. Sebagai contoh, kalau aku boleh buat haji, aku nak buat korban tahun ni. Dia sebut macam tu saja.
Dia tak kata nak buat korban untuk apa. Menimbulkan perbezaan pendapat di kalangan ulama. Mazhab Syafi'i kata selagi dia nazar, dia tak boleh makan. Tukang orang yang bernazar tu tak boleh makan. Itu ulama mazhab Syafi'i. Namun alasan mereka sebab tadilah kerana telah bila belah korban dia jadi hak orang miskin. Manakala pandangan yang berbeza, dia kata tak, dia kata bukan begitu. Dia kata korban ini sebenarnya kita nazar itu dilaksanakan berdasarkan korban itu kebiasaannya apa yang difahami. Korban itu dah tentulah yang kita faham, korban itu adalah ibadah binatang yang disembelih, kita makan sekali dan beri pada orang. Itu yang al-udhiyah al-ma'hudah. Korban yang terbiasanya begitulah. Jadi nazar tidak, sifat korbannya begitu. Sifat korban disembelih binatang haiwan ternakan, disedekah pada orang miskin sebahagian, tuan korban makan sebahagian dan dihadiahkan sebahagian. Biasanya begitu. Jadi kata ulama yang selain pada ulama mazhab Syafi'i, mereka berkata nazar tidak mengubah sifat korban tu. Nazar hanya berfungsi mengubah hukum korban daripada sunat kepada wajib, itu saja. Adapun sifat korban tak berubah. Itu pandangan ulama yang lain. Perkara ini disebut oleh Dr. Abdul Karim Zaidan di dalam Al-Mufassal fi Ahkamil Mar'ah. Dia sebut perkara itu dan saya tengok alasan dia menarik. Dan wallahu ta'ala alam, saya cenderung memegang pandangan mengatakan nazar kena tengok nazar. Kalau nazar itu dia nazar yang dia taqyid, dia kaitkan dia nak bagi makan kepada orang miskin, maka orang yang buat nazar tak boleh makan dari korban yang dilakukan. Tapi kalau dia nazar mutlak, dia tak kaitkan dengan apa-apa, dia kata aku nak buat korban, maka hukum dia buat korban pada tahun itu adalah wajib dan dia boleh makan daging korban tersebut. Berbeza dengan pandangan ulama mazhab Syafi'i. Kerana wallahu alam, saya memahami dan saya cenderung pandangan itu. Saya rasa itu lebih jelas pendalilan dia. Nanti saya, kalau tak silap saya ada buat nota tambahan di bawah ni nanti. Kalau ada, kalau sempat kita tengok, kita akan tengok. Kemudian bab yang berikutnya, qasad, ucapan untuk berkat. Kata penulis tidak jadi wajib dengan katanya ketika sembelih bismillah Allahumma hadhihi udhiyati wa taqabbal minni. Dengan nama Allah yang Allah, ya Allah, ini korbanku, maka terimalah daripadaku. Perkataan ini adalah perkataan yang sabit dari Nabi. Nabi sebut perkara itu. Kerana itu dia penulis kitab ni kata kerana diqasadkan mengambil berkat. Ambil berkat kenapa? Kerana mengikut sunnah. Kerana mengikut sunnah Nabi, kerana mengikut perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi penulis sebut di sini diqasadkan mengambil berkat sahaja dengannya. Kenapa disebut sedemikian? Wallahu taala a'lam. Yang saya nampak, yang saya faham, yang saya boleh ambil istifadah daripada perkataan dia ni, dia nak bezakan dengan ta'yin tadi ni. Korban tadi kita sebut, korban tadi ni asal hukum adalah sunat muakkad. Tapi dia jadi wajib dengan nazar atau lafaz ta'yin. Antara lafaz ta'yin tadi ni, hadhihi udhiyati, jadi wajib. Itu yang saya faham. Itu sebab tu dia tulis di sini qasad untuk berkat. Kerana dia nak bezakan. Dia nak bezakan, jangan nanti ada orang, nanti bila orang mengaji dia terfikir, ini tadi di awal tadi kata perkataan hadhihi udhiyati jadi wajib korban tu. Sekarang ni waktu sembelih tu Nabi telah sebut hadhihi udhiyati. Adakah tiba-tiba berubah hukum korban tu jadi wajib? Tak. Dia kata waktu kita sebut nak sembelih tu kita sebut bismillah Allahumma hadhihi udhiyati fataqabbal minni. Hadhihi udhiyati ni bukan memaksudkan ta'yin, tetapi kita sebut pasal apa? Kita sebut dengan kita qasadkan nak ambil berkat, mencontohi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud dia lah. Sebab tu yang dia huraikan begitu, supaya dia nak elak berlaku percampuran maklumat ataupun gagal membezakan di antara yang awal tadi yang menjadi wajib dengan lafaz yang kita ucapkan kerana hendak mencontohi perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan jelas dengan penjelasan itu, penjelasan itu. Bab yang berikutnya, masuk waktu korban. Kata muallif, kata penulis kitab, bermulanya waktu korban apabila terbit matahari nahar, iaitu hari raya hari 10 Zulhijjah. Hari 10 Zulhijjah iaitu hari raya Aidul Adha, hari raya pertama itulah. 10 Zulhijjah dikenali sebagai Yaumun Nahar, hari nahar, hari sembelih. Kerana pada hari itu ibadah jemaah haji akan berada di Mina
setelah mereka mabit di Muzdalifah, lalu mereka lakukan, mereka pergi daripada Muzdalifah tu, mereka setelah mabit di Muzdalifah mereka akan bergerak menuju ke Mina untuk mereka lakukan antaranya nahar, antaranya sembelih al-hadiyu, antaranya sembelih hadiyu. Pada hari 10 Zulhijjah tu, kalau orang yang tak buat haji, dia nama hari raya lah, hari raya Aidul Adha. Jadi bermula apabila terbit matahari hari nahar, hari 10 Zulhijjah, dan setelah berlalu masa salat 2 rakaat hari raya dan 2 khutbah yang ringkas. Dia bukan terbit matahari ni, saya ingat dalam sekitar dalam sekarang ni berapa saya tak pasti, ingat dalam pukul 7 lebih sikit-sikit. Bukan itu, bukan syuruk tu. Dia kena berlalu masa 2 rakaat salat sunat dan khutbah yang ringkas. Maknanya maknanya waktu yang dibenarkan untuk salat, waktu habis tegahan salat. Itu maksud dia. Bersama dengan 2 khutbah. Kita tengok huraian yang saya sempat buat di sini. Saya dah terangkan perkara itu. Ini pun saya telah jelaskan. Cuma kita tengok kepada waktu tadi ni, waktu boleh buat korban, iaitulah pada hari 10 Zulhijjah, pada hari raya pertama. Mudahnya selepas ditunaikan salat hari raya. Itu mudahnya. Pada nisbah kita ni, tunaikan terbit matahari, bermula boleh buat korban setelah selesai ditunaikan salat hari raya Aidul Adha. Itu paling mudah sekali. Zaman dulu dia detailkan, disebabkan barangkali ada di kalangan Arab Badui yang tak tunaikan salat hari raya. Jadi sebab tu mereka detailkan waktu boleh, iaitulah pada kadar terbit matahari dan telah melalui tempoh waktu setelah terbit tu, dia kena tunggu pula pada kadar telah dilaksanakan 2 rakaat salat dan 2 khutbah. Itu tujuan dia. Baik, bab berikutnya, dan waktu korban bermula daripada selepas ditunaikan salat hari raya Aidul Adha sehinggalah sebelum tenggelam matahari pada hari yang tasyrik yang ketiga, pada 13 Zulhijjah, hari tasyrik yang ketiga. Itu tempoh dia untuk melaksanakan ibadah korban. Waktu afdal disebut di sini, waktu afdal dilaksanakan ibadah korban iaitulah pada 10 Zulhijjah, iaitu dengan dilewatkan korban sehingga berlalu masa yang tersebut di dalam bahagian yang di atas daripada terbit matahari kadar segalah. Terbit matahari kadar segalah kena tunggu pula. Terbit matahari tunggu kadar segalah, kena tunggu pula pada kadar 2 rakaat salat dan 2 khutbah. Secara ringkasnya, korban dibuat setelah dilaksanakan ibadah, setelah dilaksanakan salat hari raya dan khutbah salat hari raya, setelah ditunaikan salat hari raya. Kemudian disebut di sini terbit matahari kadar segala. Ini satu perkara yang juga timbul sikit perbincangan di kalangan masyarakat kita juga, terutamanya ketika bulan Ramadan itu. Kadar segala ni maksud apa? Qidu rimhin ataupun qidu ramhin. Kadar segala ni memang para ulama sendiri berbeza pandangan. Masalah kita, kebanyakan kita melihat perkataan-perkataan para ulama di tanah Arab, tapi sebenarnya kadar segala ini ulama-ulama sendiri bagi tahu dia berbeza mengikut tempat, mengikut musim, berbeza-beza. Kerana itu kita akan tengok kalau di kalangan ulama yang kemudian, Ibn Uthaymin, setakat saya makan saya, ada dua pandangan. Pertama, dia sebut kadar segalah boleh semayang ni setelah terbit matahari, iaitulah pada 8 minit, tak silap saya sebut 8 minit ke 15 minit kalau tak silap. Ada ke tempat yang lain dia sebut 10 ke 15 begitu, ataupun 15 minit dia sebut begitu. Kita akan tengok ulama berbeza pandangan. Yang penting, mereka juga menyebut, nak tahu matahari itu dah tinggi segalah ataupun tidak, kita tengok matahari itu, kalau kita tak boleh tengok disebabkan dia dah bersilau, dia telah terik, maka itu bukan lagi kadar, maknanya dia confirm telah segalah tinggi dia. Segalah ni maksudnya pada matahari itu dia naik, meninggalkan ufuk pada kadar segalah. Galah panjang mana berbeza pandangan. Maka dengan tengok pula galah pada uruhnya panjang mana, berbeza-beza. Kerana itu wallahu taala alam, pada nisbah Malaysia ni, saya tengok sendiri dengan mata pada saya sendiri, matahari 15 minit itu kita tak mampu tengok dah bersilau dah.
maka wallahu taala alam, saya ingat pada kadar 10 minit itu dah masuklah ke waktu boleh sembahyang sunat. 10 minit, 20 minit tu dah masuklah. Kalau 15 minit confirm masuk. 15 minit confirm masuk waktu matahari terbit pada tinggi segala. Saya tengok dengan mata saya sendiri 12 minit selepas waktu syuruk berdasarkan takwim. Saya tengok di ufuk, di tempat saya tengok matahari memang tak boleh. Pada 12 minit 15 minit tak boleh tengok dah. Kita dah bersilau dah mata kita menunjukkan dia telah melepasi kadar tinggi segala. Jadi waktu afdal seperti yang dinyatakan iaitulah pada 10 Zulhijjah pada hari raya pertama Idul Adha setelah selesai ditunaikan salat hari raya. Akhir waktu korban saya dah sebut di awal tadi, iaitulah sehingga terbenam matahari hari tasyriq yang ketiga, iaitulah pada 13 Zulhijjah. Korban di luar waktu, kita ringkaskan, kita cepatkan sikit. Jika dikorbankan sebelum masuk waktunya atau setelah habis waktunya, tidaklah memadai korban tersebut, melainkan jika dinazarkan dan mentakhirkan penyembelihan korban nazar itu sehingga terkeluar dari waktunya, wajiblah disembelihkannya walaupun terkeluar waktu, dan jadilah ia korban qada. Bagi orang yang bernazar, bagi orang yang wajib melaksanakan korban walaupun dah terkeluar waktu, dia kena buat juga korban tersebut kerana dia menjadi qada. Kewajipan kalau tidak dilakukan kerana ada keuzuran dalam waktu yang telah ditetapkan, maka wajib dilaksanakan setelah keluar waktu, dia jadi perkara itu sebagai qada. Kemudian disebut di sini haram mentakhirkan sembelihan korban yang wajib daripada waktunya tanpa keuzuran. Dia wajib, dia bernazar buat korban, sengaja dia nak buat korban pada 14 hari bulan Zulhijjah, hukum dia berdosa. Tak boleh buat hal sedemikian, seperti mempermainkan hukum hakam yang telah ditetapkan di dalam syarak. Binatang korban, perkara ni penting. Barangkali saya ingat kita tengok selepas ni, kita akan tengok ada soalan tapi perkara ni nak dibincangkan. Kerana dalam buku ni Matlabul Badrain ada poin yang kita perlu bincangkan supaya tak timbul masalah. Binatang, kata penulis kitab, binatang yang sah dibuat korban ialah unta, lembu, kerbau, kambing, biri-biri kambing. Yang ni semua kita tahu. Ma'ruf, masyhur dalam masyarakat kita, korban hanya boleh dengan bahimatul an'am. Unta, lembu, kerbau, kambing, biri-biri dan kambing. Dan bukan setakat perkara ini ma'ruf dalam kalangan kita, bahkan sebenarnya ramai di kalangan ulama ataupun beberapa ulama telah menukilkan berlaku ijma' ke semua para ulama, korban hanya boleh dengan binatang-binatang ternak yang disebut tadi. Unta, lembu, kambing atau biri-biri. Semua telah berlaku ijma'. Cuba tengok. Disebut di sini dalam buku ni sebut syarat sah binatang korban, syarat bagi sah korban hendaklah ia daripada binatang-binatang seperti di bahagian yang disebut tadi, unta, lembu, kambing dan biri-biri. Kemudian dia ada bahagian keterangan. Saya tidak pasti bahagian keterangan ni apakah asal ada di dalam Matlabul Badrain ataupun ia tambahan dari tim penterjemah. Saya tak pasti. Kerana yang kita rujuk ni buku dah terjemah ke Rumi. Yang asalnya kita tak pasti ada bagaimana. Saya pun baru order Matlabul Badrain ni sebenarnya. Tak sampai lagi. Tapi kalau kita tengok buku terjemahan Rumi ni, kita tengok ada tambahan dari tim penterjemah. Antara bukti dia di awal tadi ni, dia telah memasukkan definisi korban dan dalil pensyariatan korban dari kitab Al-Fiqhul Manhaji. Saya beranggapan itu bukti ada tambahan dari tim penterjemah. Wallahu alam, tak secara pasti. Tapi anggapan saya barangkali wallahu alam, barangkali betul atau tidak, kita tengok kalau bila sampai kita asal nanti. Cuma di bahagian keterangan ni perlu penjelasan. Kerana di dalam keterangan dia sebut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berpendapat adalah memadai korban itu hanya dengan menumpahkan darah, walaupun dengan binatang seumpama ayam atau itik, sebagaimana yang dikatakan oleh Midani. Poin yang kedua, Syekh, yakni guru bagi Syekh Al-Bajuri, salah seorang ulama mazhab Syafi'i, menyuruh supaya ditaklidkan kepada pendapat Ibnu Abbas ini, dan beliau, yakni Syekh kepada Al-Bajuri kata, dan beliau mengkiaskan akikah ke atas korban. Maksudnya akikah boleh dengan ayam, korban pun boleh dengan ayam. Dan menyuruh sesiapa yang memperolehi anak membuat akikah dengan ayam jantan berdasarkan kepada mazhab Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini yang saya kata perlu kepada ta'liq, perlu kepada komentar dan
komen lah supaya tidak menjadi timbul masalah dalam masyarakat. Setakat saya makan saya, kita tidak nafikan sememangnya ada riwayat tersebut. Antara yang benda ni, antara yang memasyhurkan perkara ni Ibn Hazmin. Antara yang memasyhurkan boleh korban dan akikah dengan burung, dengan ayam, dengan apa sahaja ni adalah Ibn Hazmin Al-Zahiri, mazhab Zahiri. Setakat saya makan saya, kita akan jumpa perkataan yang sama yang diterjemahkan tadi ada dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, juga kitab mazhab Syafi'i. Dia sebut di sini Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma annahu yakfi fil udhiyati iraqatid dam walau min dajajatin wa uzir, lebih kurang begitu. Uzir ni answer. Kata dia daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu memadai korban dengan menumpahkan darah seperti yang terjemah tadi, walaupun seekor dajajah, ayam betina dan ansa. Kama qalahu al-Midani, seperti yang dikatakan oleh al-Midani, wa kana shaykhuna ya'muru al-faqira bitaqlidihi wa yuqisu 'ala al-udhiyati al-aqiqah. Ini perkataan yang terjemah tadi, wa yaqulu liman wulida lahu maulud, siapa yang dapat anak, akikah dengan dikah dengan seekor ayam jantan. Ala madhhab Ibn Abbasin, berdasarkan mazhab Ibnu Abbas. Namun kita tak nafikan perkara ini dinukilkan, disebut oleh Ibn Hazmin, dan Ibn Hazmin mendatangkan bukti-bukti dari dalil dia dalam Muhalla, dalam kitab dia, dan dinukilkan pada pendapat ini oleh Al-Midani, oleh dalam kitab Mustarsyidin, Bughyatul Mustarsyidin, dan beberapa ulama lain. Namun setakat saya makan saya tengok ramai di kalangan ulama mengatakan perkara ini telah ijma', bahkan di kalangan sahabat telah ijma'. Tidak ada di kalangan mereka, ada di kalangan ulama yang mengatakan tidak ada ijma' dari Nabi dan dari para sahabat, semua kata korban mesti dengan bahimatul an'am, unta, lembu, kambing, beri-beri, itu saja, tak boleh yang selain daripada itu. Tidak ada di kalangan seorang sahabat pun yang kata boleh lain daripada itu. Itu banyak nukilan daripada para ulama. Antaranya An-Nawawi sebut perkara ni. An-Nawawi menukilkan ijma' dalam kitab Majmu', dia kata naqala jama'atun ijma'ul ulama an an-nadhiyah, bahawasanya ramai sekumpulan ulama telah menukilkan ijma' bahawasanya korban tidak sah melainkan dengan unta, lembu atau kambing, dan tidak sah, tidak memadai selain daripada unta, lembu dan kambing. Ibn Rushd juga berkata dalam Bidayatul Mujtahid, wa kulluhum mujma'una ala annahu la tajuzu at-tadhiyah bighairi bahimatil an'am. Semua ulama telah sepakat, kata Ibn Rushd, tidak boleh korban selain daripada bahimatul an'am, illa, tengok Ibn Rushd dia kata, melainkan ma huki anil Hasan ibn Salih annahu qal, melainkan apa-apa yang dihikayatkan daripada Al-Hasan ibn Salih yang berkata boleh melakukan korban dengan lembu liar, sebelah 7 bahagian dan seumpamanya. Demikian juga Al-Imam Nawawi perkara yang sama, dan ini menarik, Ibnu Abdul Bar di dalam Al-Istidhkar membuat satu kesimpulan yang menarik bagi kita keluar dari permasalahan ini. Dan ini saya harap perkara ini kita kena ambil perhatian betul-betul supaya tidak berlaku salah faham. Kita tengok apa perkataan Ibnu Abdul Bar. Kata beliau, wa ma'lumun anna Ibn Abbasin innama qasada biqaulihi anna ad-dhahiyyah laysat biwajibah. Sebenarnya riwayat hikayat yang mengatakan Ibnu Abbas kata sembelih dengan ayam jantan, siapa yang dilahirkan anak sembelih dengan ayam jantan. Ada riwayat kata Ibn Abbas suruh hamba dia, budak dia pergi beli ayam, pergi beli daging sikit. Lepas tu dia kata, kalau orang tanya nak beli apa, bagi tahu Ibn Abbas suruh beli ayam, suruh belikan daging, dan Ibn Abbas kata itulah korban Ibn Abbas. Ada riwayat yang seperti itu. Tengok Ibn Abdul Bar kata, kita kena tahu bahawasanya mazhab Ibn Abbas berpandangan korban ni tak wajib. Wa anna al-lahm alladhi ibta'ahu bidirhamain aghnahu 'anil adha. Ibn Abbas suruh budak dia beli daging sebanyak 2 dirham, tujuan dia dah kerana korban bukan wajib.
Ibnu Abbas ni dia sedar dia ni ikutan orang ramai. Jadi bila dia tengok korban tu seolah buat seperti jadi wajib, semua orang buat. Jadi dia nak bagi tahu kepada orang ramai korban itu bukan wajib. Lalu dia suruh anak hamba dia pergi beli daging dengan harga 2 dirham. Orang tanya, nak buat apa? Ni korban Ibnu Abbas. Ibnu Abbas nak abang kata, tak buat korban pun tak apa. Beli daging pun cukup dah. Bukan nak abang kata daging yang bernilai 2 dirham. Bukan nak abang kata ayam yang seekor tu jadi korban. Tak jadi korban. Tetapi Ibn Abbas nak bantah anggapan masyarakat pada zaman dia yang seperti seolah-olah korban itu wajib. Itu yang disebut oleh Ibn Abdul Bar. Tengok Ibn Abdul Bar kata apa? I'laman minhu. Pemberitahuan dari Ibn Abbas. Bi'anna dahiyah, bahawasanya korban ghaira wajibah wala lazimah. Bukan satu yang wajib, bukan satu yang mesti. Wa kadzalika ma'na al-khabar an Bilal law sahha. Demikianlah juga makna khabar ataupun riwayat daripada Bilal jika riwayat itu sahih yang menunjukkan Bilal juga ada korban selain daripada bahimatul an'am. Semua riwayat-riwayat yang seperti itu dipikul maksud dia Bilal dan Ibnu Abbas nak habaq kepada orang ramai. Tak buat korban kambing pun boleh, tak apa, kerana korban itu bukan wajib. Tapi itu buat apa? Hang sembelih ayam pun boleh dah. Boleh bukan maksud dapat pahala korban. Nah, abang kata tak wajib korban pada hari raya korban. Nah, abang kata itu sunat sahaja. Itu maksud perkataan Ibnu Abbas, demikian juga Bilal, seperti yang diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar. Jadi keterangan yang disebut di dalam buku tadi ni, Matla'ul Badrain, pada saya tak diambil pandangan ini. Keterangan ini tak diambil. Keterangan yang sekarang saya tunjuk kepada tuan-tuan semua ni, keterangan ini tidak diambil dan tidak diamalkan. Kerana kalau orang kata apakah menjadi sesat orang yang buat itu, tak jadi sesat. Benda ni yang mempopularkan, saya tak tahu sebelum Ibnu Hazmi. Yang mempopularkan pandangan ini dan mempertahankan pandangan ini adalah Ibnu Hazmin Al-Andalusi. Dan dia berbeza dengan nukilan-nukilan ulama' yang lebih ramai daripada dia yang mengatakan ulama' dari sahabat semua telah ijma' korban mesti dilakukan dengan bahimatul an'am, iaitulah unta, lembu, kambing dan ataupun kambing biri-biri. Perkara yang berikutnya, binatang yang afdal korban. Ini pun ada khilaf di kalangan ulama. Kita baca apa kata Matla'ul Badrain. Binatang yang afdal untuk dibuat korban mengikut keutamaan ialah unta, kemudian lembu, kemudian kambing biri-biri, kemudian kambing. Ini pandangan yang dipilih oleh penulis kitab Matla'ul Badrain, dan saya wallahu a'lam cenderung pada pandangan ini juga. Dan kita tak nafikan ada perbezaan pendapat di kalangan ulama. Tak silap saya Maliki, ulama mazhab Maliki berpandangan yang afdal adalah kambing. Alasan ulama yang mengatakan korban yang paling afdal adalah buat kambing kerana Nabi tak pernah buat korban melainkan dengan kambing. Jadi bila Nabi beriltizam, melazimi sesuatu amalan, menunjukkan amalan itu adalah afdal, kata mereka. Akan tetapi pandangan ulama yang mengatakan yang afdal bukan kambing adalah unta, kata mereka Nabi SAW selalu ataupun Nabi SAW biasa meninggalkan sesuatu yang afdal kerana tak nak menyusahkan umat. Nabi seringkali ataupun melakukan beberapa perkara yang menyalahi afdal kerana tak nak menyusahkan umat. Sebagai contoh, Nabi tidak memerintahkan orang Islam bersiwak. Sedangkan Nabi kata, kalaulah tidak menjadi keberatan umat aku, sudah tentu aku akan suruh mereka bersiwak setiap kali hendak menunaikan salat. Menunjukkan yang paling afdalnya bersiwak setiap kali nak salat. Tapi Nabi suruh tak? Nabi tak suruh. Kenapa? Kerana bila Nabi suruh, mendatangkan kesusahan kepada umat. Jadi Nabi tak suruh. Padahal yang afdalnya bersiwak setiap kali nak salat. Demikian juga waktu afdal kalaulah tidak menjadi keberatan kepada umat aku, Nabi kata Nabi akan menunaikan salat di pertengahan malam. Tapi ternyata Nabi tunaikan di awal malam. Kenapa? Bimbang menyusahkan umat. Maka demikianlah yang Nabi buat korban dengan kambing kerana itulah yang mudah diperolehi dan mudah untuk umat bagi dia laksanakan ibadah korban. Kalau Nabi buat ibadah korban dengan unta, cuba bayangkan hari ini.
Macam mana kita nak buat unta orang yang berada kat Malaysia ni? Dah lah tak ada unta kat Malaysia ni. Nak kena import pula unta dari Arab. Oh, dah tentulah harga melambung tinggi, barangkali pergi sampai 7,000, 8,000 dan barangkali belas-belas ribu boleh jadi. Sudah tentu membebankan umat. Maka wallahu taala alam, saya benarlah pandangan yang disebut oleh penulis kitab Matnul Badrain ini, yang afdal dibuat korban adalah unta. Kenapa? Tujuan korban ini ibadah untuk memberi makan orang miskin. Kita nak makan, nak beri hadiah. Jadi dah tentulah yang lebih afdalnya yang lebih banyak daging. Maka unta lebih banyak dagingnya berbanding lembu. Maka unta lebih afdal dari lembu untuk dibuat korban bagi orang yang mampu. Demikian juga lembu itu lebih banyak dagingnya berbanding kambing. Maka lembu lebih afdal buat korban bagi orang yang mampu berbanding kambing. Demikian juga kambing biri-biri lebih banyak dagingnya berbanding kambing biasa. Maka kambing biri-biri lebih afdal dibuat korban berbanding kambing biasa. Kemudian disebut pada poin yang kedua ini, 7 ekor kambing biri-biri adalah lebih afdal daripada seekor unta. Katalah ada orang dia duit banyak. Dia kata, ustaz, saya ni nak beli unta pun boleh. Orang import dari Arab nak beli saya boleh, 20,000 pun saya boleh beli, kata dia sebagai contoh dia kaya. Saya nak buat unta ke, tapi kalau tak payah order, ustaz, dia kata dekat tempat kita ni ada nak beli 7 ekor kambing pun berapa, saya tak ada masalah, dia kata. Jadi dari sudut afdaliyah adalah kambing, 7 ekor kambing biri-biri lebih afdal berbanding seekor unta. Kan seekor unta tu boleh dibuat 7 bahagian. Jadi 7 ekor kambing biri-biri tu lebih afdal berbanding seekor unta. Kenapa? Kerana di kalangan ulama mereka beranggapan ibadah korban ini bila lebih banyak jumlah yang dikorbankan lebih afdal. Tumpah darah tu, kalau kita sembelih seekor unta, yang tertumpah darah seekor unta saja. Tetapi yang kalau kita 7 ekor kambing, maka yang tertumpah darahnya adalah 7 ekor kambing. Itu lebih afdal berbanding hanya seekor unta sahaja. Itu yang disebut dalam kitab ni, dan wallahu alam itu juga pandangan yang kuat. Pandangan yang saya pilih juga pandangan begitu juga. Binatang yang boleh dibahagi 7, unta, kerbau dan lembu boleh dikongsi untuk 7 orang. Ini penting juga untuk kita tengok perkara ni. Unta, kerbau dan lembu boleh dikongsi untuk 7 orang walaupun mereka mempunyai niat dan tujuan yang berbeza. Ini pun ada perbezaan pendapat di kalangan ulama, tetapi pandangan yang saya pegang adalah pandangan yang ulama yang kata sedemikian, sama seperti yang ada di dalam kitab Matla'ul Badrain. Ulama berbeza pandangan, sebahagian kata dia tak boleh berbeza niat. Sebahagian kata korban tak boleh kongsi-kongsi. Ada macam-macam pandangan. Tapi pandangan yang ditulis oleh dalam kitab Matla'ul Badrain, demikian juga pandangan yang saya pegang adalah boleh berkongsi. Dan seekor lembu ada 7 bahagian. Niat yang berbeza. 4 nak buat korban, 3 lagi nak buat korban. Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Itu yang disebut dalam Matla'ul Badrain, dan itulah yang juga, kalau tak silap saya, itu juga fatwa Lujnah Daimah Saudi. Kalau tak silap saya, begitu juga pandangan mereka. Kerana setiap bahagian tu dia masing-masing, dia mustaqil, dia bersendirian, dia tidak sangkut dengan yang lain. Sebab tu disebut di sini niat berbeza-beza, seperti sesetengahnya niat untuk korban, sesetengahnya untuk akikah, boleh, tak ada masalah. Sesetengahnya untuk dimakan, dan sesetengahnya hendak menjual, boleh, tak ada masalah. Yang kedua, perkongsian ini, yakni seekor lembu 7 bahagian, harus walaupun salah seorang daripada mereka itu kafir zimmi. Kita ada seekor lembu nak buat korban, 6 orang nak buat korban, ada satu bahagian lagi kosong, tak ada siapa nak. Ada seorang jiran kita siam non-muslim, dia kata satu bahagian tu bagi dekat saya lah, saya nak makan daging tu, ataupun saya nak jual, boleh tak? Jom join sekali kami, kita sembelih pada 10 Zulhijjah, boleh, tak ada masalah. Yang ketiga, perbezaan niat-niat tidaklah memberi mudarat pada korban dan umpamanya, tak merosakkan korban orang lain, sekalipun satu bahagiannya adalah dibeli oleh kafir zimmi, tak merosakkan. Hendaklah dibahagikan daging sembelihan ini kepada 7 bahagian dengan sama banyak. Ini penting juga. Hendaklah daging ini diberi sama banyak. Bahkan saya nak pujilah jemaah di masjid saya ni. Saya nak pujilah jemaah di Masjid Al-Abrar Kubang Gajah. Mereka dari dahulu lagi, mereka beri sama rata semua 7 bahagian. Ekor, tulang, semua sekali.
Semua yang dicincang-cincang dari lembu yang dibuat korban, semua dibahagi 7. Saya datang di Qaryah Kubang Gajah untuk jadi imam di situ. Memang telah mereka lakukan, dari dulu mereka lakukan. Maka ini satu contoh yang baik, satu contoh yang patut dicontohi oleh masyarakat lain. Masya Allah, jemaah di Masjid Al-Abrar Kubang Gajah tu, mereka pastikan setiap orang dapat setiap bahagian. Melainkan orang tu kata, tulang tu saya tak mau, tak apa, tak mau kami ambil. Kalau dia nak, dia dapat semua. Tulang dia dapat, daging dia dapat, setakat yang semampu jemaah kita bahagikan 7, bahagi 7. Oh, itu hebat. Saya harap jemaah lain pun, di pihak lain pun, masjid lain pun ikut cara yang sama juga. Perkara tu. Supaya jangan ada di kalangan, jangan kita mengambil hak orang. Jangan kita mengambil hak orang tanpa keizinan dia. Dan AJK masjid, jangan perasan rasa lembu korban tu dia punya. Jangan duk rasa macam tu. Lembu korban itu dimiliki oleh orang yang beri korban dia, milik dia. Kalau kita nak ambil sedikit pun daripada bahagian dia, perlu mendapat keizinan terlebih dahulu daripada orang yang melakukan korban. Demikian juga satu perkara yang penting untuk kita tekankan di sini, disebut di sini, seekor untuk seorang. Kambing biri-biri dan kambing hanya untuk seorang sahaja. Tak boleh kongsi kambing biri-biri dan kambing tak boleh kongsi. 2 orang tak boleh. Sama juga dengan lembu tadi. Lembu dengan unta boleh kongsi 7 orang sahaja. Kalau buat 8 tak jadi. Tak boleh jadi korban. Kalau 8, 9 tak boleh. Katalah, tak apa ustaz, bahagian saya tu saya kongsi dengan kawan saya. Mana boleh? Seekor lembu boleh buat jadi korban kepada 7 orang. Tak boleh 8 orang. Jadi, kefahaman yang sama diletak pada kambing. Seekor kambing, seekor pemilik korban. Tak boleh 2. Ni korban seekor kambing ni, ustaz, korban saya dengan isteri saya. Macam mana boleh jadi? Itu tak jadi. Tak boleh korban sebegitu. Sama ada korban kamu ataupun isteri kamu. Tak boleh korban saya dengan isteri saya. Tak boleh. Dalam arti kata, korban 2 orang. Tak boleh. Seekor kambing tak boleh korban 2 orang. Ini mesti seorang. Tapi ustaz, isteri saya bagi duit 500. Ustaz, harga kambing ni 1000, saya keluarkan 1000. Tak boleh. Habis tu nak buat macam mana? Isteri kena bantu suami lah. Katalah suami ada 500 saja. Dia bagi tahu kat isteri dia nak buat niat, nak buat korban, tapi tak cukup lagi 500. Isteri dia kata, tak apa, saya bagi 500 lagi untuk bantu abang. Jadi korban tu korban siapa? Korban abang. Korban isteri tak korban. Dia dapat pahala membantu melaksanakan korban. Korban siapa? Korban suami. Ataupun suami kata, tak apalah, tahun lepas dah bantu abang buat korban, tahun ni abang pula bantu isteri buat korban. Abang bagi pula 500, korban ni korban siapa? Korban isteri. Dia macam tu. Dia tidak boleh satu korban jadi 2 orang pemilik korban, tidak boleh. Jadi disebut di sini, Allahu Akbar. Disebut di sini seekor kambing untuk seorang yang korban seorang, untuk seorang korban. Untuk korban seorang lah. Baik. Saya ingat kita masih ada lebih kurang dalam 40 minit kot. Barangkali kalau ada soalan, boleh buka soalan. Buat live tu. Baik, buka kepada guru takmir yang sedang bersiaran langsung ataupun sedang live stream sekali dengan kita. Siapa-siapa yang ada persoalan, Ustaz telah buka ruang seluas-luasnya untuk tuan-tuan guru takmir bertanyakan soalan ataupun nak berinteraktif dengan Ustaz ataupun nak beri apa-apa pandangan, silakan. Kita buka seluas-luasnya kepada barisan guru takmir sekalian. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Amir Ikhwan, dengar ke? Dengar Ustaz Syafi, sila. Silakan. Boleh Ustaz buka kamera Ustaz. Ustaz Kadir nak tengok siapa ni Ustaz Syafi ni. Ustaz Syafi ni bekas mengajar guru takmir di Kubang Gajah, dia kenal kot. Kenal. Sila fadhal Ustaz. Buka macam mana? Ana tak boleh cakap Tu dia. Buka kamera Ustaz. Boleh. Okey, clear. Okey, Ana nak tanya macam ni, yang tadi ada Ustaz tadi sebut berkaitan dengan
tak boleh kongsi satu ekor kambing dua orang ataupun satu bahagian lembu tu 8 orang kan. Okey. Sekiranya kita ambil yang kambing tadilah, satu ekor kambing dua orang ni, dia bukan nak kongsi nama, tapi dia sekadar itu saja duit yang dia ada. Seekor kambing tu harganya 700 contoh. Jadi saya ni ada 200 saja untuk tahun ni, tapi saya nak masuk juga. Seorang ni dia kata tak apalah, elok lah, saya ada 500. Jadi kita kongsikan duit ni, tapi tak apalah, memandangkan kamu yang 500 tu, saya bagikan nama kamu. Memang kamu yang melakukan ibadat korban, tapi mudah-mudahan adalah juga sikit saham saya di hari akhirat kelak, saya bagi 200 ribu. Saya, ini saja yang saya mampu pada tahun ni. Adakah salah juga Ustaz? Faham ke soalan? Baik, faham Ustaz Syafiq. Alhamdulillah saya dapat soalan tu dan saya faham. Dia mesti kena tentukan siapa punya korban tu. Kalau dia korban dia 500, dia bagi 500, korban dia paling banyak jadi korban dia. Orang lain, kalau korban dia 500, sebahagian daripada seekor yang bernilai 700. Tak boleh, dia jadi korban tu korban yang mubaham, tak tahu apa siapa punya korban tu. Korban dia. Yang lain yang top up 200 lagi, dia bantu, kemudian dia nak niat itu sedekah pahala kepada orang lain, itu isu lain. Tapi korban tu, korban seorang, tak boleh dua. Okey. Dia begitu. Okey. Kalau tidak, Nabi tak tetapkan seekor lembu menjadi 7 bahagian. Tak ada penetapan tu. Bila ada penetapan tu menunjukkan setiap satu korban tu mesti ada siapa korban siapa, mesti ada. Wallahu a'lam. Saya harap jelas benda tu. Okey, jazakallah khair Ustaz. Sama. Sebab tu penting perkara ni, bila kita nak ambil korban ni, kadang-kadang ada bank sebagai contoh. Bank dia apa-apalah institusi kewangan apa semua, dia sedekah lembu kat kita, masjid sebagai contoh, dia bagi 3 ekor. Dia kata buat lembu korban. Jadi tak lembu korban benda tu? Saya bincang sekarang ni guru takmir semua kan? Ya. Jadi tak korban. Bank, katalah bank Islam. Kalau orang tanya ni, kita sembelih lembu 3 ekor, katalah bank Islam bagi kat masjid kita 3 ekor. Orang kata, korban siapa dia? Korban bank Islam. Bank Islam bangkit di akhirat nanti, jawab dapat pahala korban. Bank Islam bukan mukallaf. Depa beri lembu kepada kita. Pemberian lembu kepada kita itu bukan korban. Tak ada korban bank Islam. Bank Islam bukan mukallaf, bukan syakhs, bukan seorang institusi yang tak disoal di akhirat, tak ada dosa pahala. Jadi mereka beri kepada kita lembu 3 ekor, pihak pentadbiran yang kena urus. Nak buat sembelih lembu jadi daging biasa ke atau nak buat korban? Buat korban kena tentukan macam mana. Kena ada 7 kali 3, 21. Kena ada 21 orang. Kecuali Ustaz mungkin kalau dia bagi lembu tu, kemudian dia kata terpulanglah kepada penyelia korban ataupun penganjur tu untuk jual ke apa kan. Tu lain lah. Tak lepas sebenarnya bagi saya kalau ada bank bagi 3 ekor lembu, dia bagi saja. Dia kata daging korban dan dia tak habaq apa. Sebenarnya jadi milik masjid lembu tu. Dan masjid kena agih, sama ada masjid nak sembelih jadi daging biasa. Dia tak jadi daging korban. Kalau sembelih terus, dia tak jadi daging korban. Melainkan masjid kata kalau macam tu begini, kita jual bahagian-bahagian daging ni dengan harga yang murah kepada siapa yang nak buat. Sebagai contoh, kita buat satu bahagian harga 200, duit pergi ke masjid. Jadi orang undilah. Siapa yang bayar dapat bahagian itu korban dia. Itu boleh jadi korban. Dia tak boleh jadi 3 ekor korban bank Islam, dia tak jadi. Melainkan pengarah ataupun melainkan pengarah ataupun mana-mana orang kaya yang ada dalam institusi kewangan bank apa semua, dia buat keluar duit dia, itu jadi korban 3 ekor lembu, itu jadi, boleh jadi. Tapi kalau institusi yang bukan orang, tak boleh jadi korban. Wallahu a'lam. Ada ta'yin syakhs. Kena ta'yin syakhs, betul. Ustaz, ada soalan juga daripada message in chat message ni, kata boleh tak kalau berhutang untuk korban Ustaz? Tujuan korban hutang. Sila Ustaz. Wallahu a'lam, boleh berhutang untuk melaksanakan korban. Kerana ia termasuk di dalam ibadah yang ada anjuran untuk kita melakukannya. Jangan sampai korban hutang itu membebankan kita sehingga kita menimbulkan masalah, itu tidaklah. Tapi kalau sekadar kita nak dapat cash, katalah kita ada duit setiap bulan, kita ada duit mampu, tapi kita
kita nak buat korban, katalah setahun tu kita pinjam RM1,000 dan kita pasti tak menjadi masalah untuk kita membayarnya bulan-bulan, tak ada masalah perkara itu. Boleh berkorban, berhutang untuk berkorban boleh, tak ada masalah. Wallahu a'lam. Baik, buka seluas-luasnya kepada barisan guru takmir kita, sekiranya ada apa-apa persoalan, nak berkongsi pendapat, ada tuan-tuan duk rasa terbuku dalam hati kan. Selama ni saya duk urus lama dah, tiba-tiba Ustaz Kadir kata tak boleh nak sembelih guna ayam jantan. Oi, saya duk jual lama dah ayam jantan, dia kata. Contohlah, kalau tuan-tuan ada, silakan. Boleh ajukan terus soalan kepada Al-Fadhil Ustaz. Ada apa-apa masalah, terutamanya masalah yang Ustaz Syafi tanya tadi tu, saya ingat benda kena jelas betul-betul. Terutamanya kepada guru takmir dan pentadbir masjid kena jelas betul-betul supaya jangan tersilap lah. Ataupun ada orang beri, kalau ada soalan masuk Ya. Kalau katalah ada orang bagi kat kita RM10,000 sebagai contoh, RM10,000 dia kata kat kita buat korban. RM10,000 katakanlah kambing, katalah kita katalah dia bagi 1,100 contohlah, 10,500 10,500, katalah kambing dapat 1,000 seekor, jadi kita dapat 10 ekor kambing, masalah ada 500 tu. Jadi macam mana nak buat? Sama ada kita beli 9 ekor kambing harga 1,000, seekor lagi 1,500, boleh jadi 10 kambing. Tapi tak boleh ada lebih ni 1,000 tak cukup, 500 lagi ni. Top up lah siapa masuk. Pak Imam masuk. Pak Imam bagi 500, beli kambing berapa ekor? 11 ekor dengan harga 1,000. Yang kambing yang ke sebelah 1,000 dari penderma, 500 dari penderma, 500 dari imam. Korban siapa? Korban penderma dan imam. Tak jadi. Kerana imam tak mengambil bahagian seekor dalam harga 1,000 tu. Dia ambil separuh. Dia tak jadi korban. Habis tu daging tu boleh makan? Boleh makan, tapi dia tak jadi korban. Dia jadi daging biasa. Sedekah biasa sana. Daging sembelih biasa. Sedekah biasa. Kalau dia beri pada orang, sedekah biasa, bukan daging korban. Yang penderma tu pun dia hanya korban 10 ekor. 500 itu bukan daging korban dari dia, sebaliknya daging biasa. Kalau nak bagi korban, telefon dia balik. Ni Pak Haji, Datuk sebagai contoh. Datuk tak cukup 500. Kalau Datuk nak top up lagi ataupun kami nak macam mana? Dia kata saya top up lagi 500. Alhamdulillah. Silakan. Begitulah. Saya harap faham lah. Okey, Ustaz. Okey. Ya, masih ada suara tu? Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Siapa tu? Syuib. Ustaz Syuib Bahari. Silakan Ustaz. Saya ada satu soalan Ustaz, macam kita kata kurban nazar lah kan. Kurban nazar. Apa ni, kita macam kita pergi di kandang kambing tu, kita tahu kambing ni lah kita nak buat korban kan. Kita niat hati kita kambing ni kita akan buat korban. Tiba-tiba satu ketika kita tengok kambing tu elok lah pada pandangan kita dan kita sayang kan. Boleh tak boleh kita tukar kambing tu jadi kambing lain daripada kambing yang awal kata dulu awal tu. Terima kasih Ustaz. Sama. Isu ni isu panjang, perbezaan pendapat di kalangan ulama masalah niat ta'yin. Dia ta'yin tapi dia niat. Dia dalam hati dia kata di kambing aku lah. Dan dia tak miliki lagi kambing tu. Wallahu ta'ala alam, perbahasan yang panjang, khilaf yang panjang. Saya dalam masalah macam ni begini, kalau ulama mazhab Syafi'i dia kata tak. Dia kata benda tu tak jadi wajib lagi. Sebut dalam hati tidak menjadi wajib lagi. Wallahu a'lam. Jadi kalau kita hanya baru terlintas dalam hati, kita kata kita dah pergi tengok dah kambing tu. Kita tengok korban tahun ni rasanya berjadi hari ni. Tak jadi, bukan wajib lagi. Jadi bila bukan wajib lagi, dia boleh. Tadi sebut apa? Tengok cantik betul tak jadi. Tak jadi buat yang tu kan. Boleh, tak ada masalah kerana tidak termasuk di dalam wajib lagi. Saya tak ingat di kalangan ulama ada yang kata wajib, sama ada Maliki. Saya ingat Maliki. Kata wajib kalau sekalipun dalam hati. Tetapi saya cenderung pandangan masalah ni kadang-kadang benda ni kita nak nilai kita pun jam juga nak buat penilaian. Akhirnya tak ada jalan keluar yang lain melainkan kita taklid kepada suatu mazhab, iaitu mazhab Syafi'i yang mengatakan tidak menjadi wajib yang ada di dalam hati. Wallahu a'lam. Belum dimiliki Ustaz. Belum dimiliki. Melainkan ini pandangan saya. Bukan maksud itu, bukan pandangan saya, pandangan yang saya pilih. Bukan maksud saya paksa semua orang ikut pandangan yang saya pilih.
Dah, katalah ada sebahagian ustaz kata Ustaz Syafiq tadi, "Oh, saya kata benda tu dah jadi wajib dah Ustaz." Masya-Allah, berhak untuk buat pilih macam tu kerana tidak ada siapa boleh mewajibkan orang mesti ikut pandangan dia. Tak. Wallahu a'lam. Al-amru fihi wasi'. Ustaz, ada soalan juga. Boleh tak kalau kutu, duit yang dikumpulkan dalam kutu tu, program kutu tu dikorbankan kan? Contohlah. Boleh. Setelah duit itu menjadi milik kita, kita berhak untuk membuat korban. Bahkan isu kutu tu di kalangan fuqaha disebut Jumaah. Disebut Jumaah kutu di kalangan fuqaha sebab antara nama yang disebut ialah Jumaah. Hari Jumaat tu disebabkan dulu masyarakat dulu biasa main kutu ni orang perempuan. Dan mereka hari Jumaat tu hari cabut kutu. Jadi dinamakan permainan yang biasa cabutannya hari Jumaat, dinamakan permainan kutu tu, main Jumaat. Kutu tu kita panggil tu sebagai Jumaah, hari Jumaat. Ramai di kalangan ulama mengharuskan. Saya tak nafikan ada sebahagian kata tak boleh kutu tu. Tetapi pandangan yang lebih kuat, alasan yang lebih kuat, kutu harus kutu. Bila harus kutu, maka bila kita dapat duit daripada giliran kutu kita berhak buat apa saja. Nak buat korban ke, nak buat apa ke, boleh, tak ada masalah. Wallahu a'lam. Okey, Ustaz, ni juga berlakulah dalam dalam komuniti masyarakat Melayu kita. Biasanya korban ni dia di kampung saya pun terjadi, Ustaz. Di belah-belah pantai timur. Daging korban ni daging suci. Biasa kita dah niat apa semua kita korban kerana Allah Taala. Jadi ada juga soalan daripada guru takmir kita ni, apakah dalil yang menyokong lah bahawasanya tulang belulang apa semua tu lebihan-lebihan daripada binatang korban tadi perlu ditanam, diuruskan sebaik mungkin lah kita kata. Ada tak benda tu, Ustaz, dipedomankan dalam syariat kita? Silakan. Wallahu ta'ala alam. Kalau tanya kepada dalil, saya tak tahu. Kalau tanya kepada dalil, saya tak tahu, tak sempat nak semak perkara tu. Tetapi kalau orang suruh tanam untuk kita kata salah tu, tak salah lah. Kerana ibadat, satu perkara ibadat. Seperti mana manusia itu, Allah Ta'ala kata, laqad karramna bani Adam, kami telah memuliakan Nabi Adam. Lalu kata para ulama, bila tanda sesuatu itu dimuliakan, dia dikebumikan. Dan daging ataupun apa-apa yang datang dari badan kita ni, rambut, kuku, sunat ditanamkan. Itu tanda dia dimuliakan. Tak dibuang di bagus sampah, tak dibuang di jalanan, tak dibuang begitu. Kerana ia dimuliakan. Atas itu cara fikir